di sini kah atau di Muazzam sebenarnya? Saya tinggal di sini setahun yang lalu. Sebelum kematian anak saya lah. Saya tinggal di sini. Tapi sekarang saya dah berpindah balik ke kampung halaman saya lah. Sebab saya pun masuk rancangan pengumpulan semula RPS ni. Yalah, saya bekerja di sini. Tanah kat sini kah? Saya di sini saya cuba nak usaha tanah, tapi saya tengok keadaan sini memang tidak boleh lah. Tidak dapat kan. Dia pun tempat ni saya rasa bukan tempat saya. Saya tak berani lah nak buka. Saya balik kampung sendiri, buat tanah di kampung sendiri. Sekarang saya ada buka lah kebun baru tanam lah dalam 1 tahun lebih, 3 tahun. Saya jakun. Ya. Saya punca saya datang sini, asal saya datang sini sebenarnya untuk mencari pendapatan lah. Maksudnya mencari kehidupan lain kan, mencari macam ada rezeki di kampung. Saya dulu di kampung saya macam ni cerita dia yang sebenarnya kenapa saya berhijrah ke Gombak ni. Saya dulu ada tanah getah ni lah, getah kampung lah, arwah bapak saya punya tu. Lebih kurang 3-4 bidang lah tanah tu. Tapi apabila dimajukan untuk buat rancangan pengumpulan semula ni, kerajaan dah ambil balik. Ditebang kan. Jadi punca saya hilang, punca pendapatan lah. Saya tidak boleh lagi menoreh getah. Jadi terpaksa lah saya berhijrah ke sini, cari kerja di sini lah. Kerja apa pun saya buat lah. Saya tak kira untuk hidup kan. Jadi saya tinggal lah kampung sementara waktu menunggu hasil sawit tu keluar kan. Bila hasil sawit tu keluar, saya berhenti kerja sini, balik ke kampung balik. Kalau nak mengharapkan tanah sawit tu tak makan pun ada. 400 sebulan mana cukup. Dengan anak yang sekolah apa semua kan. Belanja sekarang dah meningkat, perbelanjaan harian kan. Kalau duduk kat kampung tu nak kata cukup makan tu tak tahulah. Hanya Tuhan je lah yang tahu macam mana kan. Kat tempat saya tak ada. Cuma ada dia ambil macam satu kawasan daerah lah. Ada dia panggil daerah itu pun kita orang separuh, ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Tak semua orang dapat tahu. Orang yang penting-penting saja yang tahu. Tutup batin, AJK apa pengurusi AJK kan. Macam dia orang dapat tahulah, macam kita orang ni tak dipandang lah. Tidak dipandang langsung lah, tolak tepi kan. Janji ketua setuju, anak buah mesti setuju. Dia fikiran diorang lah. Tapi sebenarnya ramai yang tak setuju. Saya yang bertemu dengan menteri semalam, saya tak dapat hadir masa tu. Saya tak dapat pergilah kan. Jadi cerita pun dari mulut ke mulut. Jadi susah juga saya nak fahami dengan lebih dekat. Lagipun mesyuarat apa ahli jawatankuasa POSA, apa badan-badan bukan kerajaan orang asli macam ni kan, apa NGO kan. Jadi kita pun tak tahu dengan tepat lah apa perbincangan hari semalam. Atas dasar tanah ni kawan-kawan beritahu lah. Kawan-kawan beritahu. Ada yang kawan yang kerja dalam GUA pun ada juga beritahu pasal tanah ni atas dia kan akan dipinda macam ni. Pegawai JUA? Bukan pegawai lah, kira orang biasa lah yang dengar cerita. Tulis surat ada. Ada. Surat pasal apa tu? Dulu saya tulis surat pasal hospital lah. Ni yang berkaitan dengan kes kematian anak cikgu ni kan? Ya. Yang ini maklum panas daripada JUA macam mana? Yang kes? Yang terbaru ni saya dapat berita yang mengatakan JHA menafikan lah anak saya ni ada dirawat di hospital JHA. Macam mana tu? Dia cakap anak saya ni tak ada dalam rekod perubatan dia orang lah. Tidak pernah ada kan, tidak ada. Tidak wujud. Anak saya tidak pernah datang mendapat rawatan di hospital. Ini dah lain dengan apa yang dalam laporan polisnya. Sudah bercanggah lah dengan saya punya laporan polis tu. Itu pun dapat daripada akhbar kan yang mengatakan apa ni anak saya tu tidak wujud tu, yang tidak pernah datang apa mendapat rawatan di hospital tu. Saya pun dapat tahu dari akhbar juga. Saya sudah bincang lah dengan Peguam tentang perkara ni. Kita akan buat surat susulan kepada jabatan kembali lah
Lepas tu apa tindakan jabatan seterusnya, kita tengok pada tu ada tindak balas atau tak ada tindak balas. Kalau tak ada tindak balas, mungkin kita akan ambil macam kita akan ambil tindakan mahkamah ke apa ke, kita akan bincang lah kemudian dengan peguam. Sekarang ni keputusan utama tak ada lagi. Tak ada lagi. Cuma kita rancang nak hantar surat je lah ke jabatan. Setakat ni ada juga mengadu kat Suhakam. Itu saya pun tak tahulah tindakan apa lagi dia orang buat nanti. Saya cuma mengadu je lah. Saya rasa dia tak patut buat saya macam tu. Saya ingat dia datang untuk bincang dengan saya. Apa dia seolah-olah lagi memang mengugut saya. Dia datang dengan driver dia dan pembantu dan pegawai GUA jugalah. Pegawai GUA tu diarahkan untuk mencari saya kat Gombak ni. Saya tinggalkan kampung tu sejak 1981. Saya tinggal di Gombak ni, saya bersekolah lagi di Gombak ni. Kemudian tahun 1990-an jugalah saya balik. Bila saya remaja, masa tu umur saya 15 tahun ke 16 tahun, saya berhenti sekolah di sini. Atas dasar kemampuan, tak ada kemampuan lah. Orang tua kerja kampung, tak mampu nak tanggung dah. Balik kampung, Norei Getah. Dari semenjak tu saya duduk di kampung. Saya ingat berapa tahun lah duduk di kampung, lama jugalah. Balik pula ke Gombak, cari kerja di Gombak ni. Sehingga saya berumah tangga pun dengan orang Gombak lah. Tahun 1998 saya rasa macam tu. 98 Yalah 87 ke. Dah lupa dah. Lupa dah pula. Dah 10 tahun lah. Sejak rumah tangga tu dekat sini lah. Ya. Saya pun dah tak apa ingat dah. Pasal rumah tangga ni lupa dah, banyak masalah dah, kepala bercelaru dah. Anak saya sekarang umur dah 18 tahun. 18 tahun yang dulu. 18 tahun yang dulu. Sebelum saya dapat maklumat ni melalui Suhakam lah. Saya tak pernah pun bersemuka dengan diorang. Tak pernah berbincang dengan diorang pun. Malah saya hantar surat itu, macam surat komplain ni kan. Saya hantar ke pengarah ni, pengarah pun tak pernah panggil saya. Saya pun dibalas pula dengan surat lagi. Dia cakap apa? Di dalam surat tu saya pun tak dapat nak terang dengan lebih panjang lebar lah kan, sebab banyak sangat tulis. Ada yang saya tak faham bahasa Inggeris lagi. Dia tulis bahasa Inggeris? Daripada doktor tu lah, doktor yang merawat anak saya pada hari saya bawa jumpa dia unit sakit luar tu. Ada surat dia tu? Surat dia saya tak ada simpan kat sini. Tak, salinan pun tak ada. Saya tak simpan surat. Jadi saya pun baca lebih kurang. Saya tengok macam tak ada tindakan lah. Saya rasa sebab dia dah bagi surat tu memang tak ada tindakan lah. Itulah penjelasan daripada jabatan kan. Kerana kes sekarang kes denggi banyak lah. Orang luar ramai datang, kata doktor tu lah. Tak ada masa nak merawat dengan sempurna kan. 80 pesakit satu orang, macam tu lah, lebih kurang lah. Dalam surat tu saya baca pun kes denggi dia tindakan bersama lah. Saya pun rasa lemah lah semangat. Lepas tu kemudian saya fikir balik, saya dah terlanjur lah buat aduan ni. Lebih baik saya mengadu kepada kementerian pula. Saya adu, kali kedua saya adu kat Kementerian Luar Bandar. Saya nampak pun tindakan yang Kementerian Luar Bandar buat pun kurang memuaskan hati saya. Saya mengadu lagi ke Kementerian Kesihatan. Banyaklah tempat lagi saya mengadu, hantar surat kan. Sehinggalah hari ini saya bawa kes ni ke jumpa dengan majlis peguam kan, untuk mencari apa ni cakap. Susah juga dia cakap. Minta jangan mencari penyelesaian lah kes ni. Tu.